بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat sekali lagi pada pagi ini untuk kita menyambung pembelajaran tadabbur ringkas surah As-Sajdah. Pagi ini kita akan memasuki ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-10. Ayat nombor 10 dalam nota yang bercetak berada pada muka surat yang ke-87. Manakala kalau tuan-tuan merujuk PDF secara soft copy, slide nombor 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Dan mereka, iaitu merujuk kepada orang-orang yang kafir itu berkata. Berkata di sini dia akan merujuk kepada mereka bersoal jawab. Mereka bertanya, adakah apabila dhalalna fil ardi, kami telah hilang lenyap di dalam tanah. Maknanya mereka bertanya, adakah nanti kalau dah mati berada di dalam tanah, adakah kami lafi khalqin jadid, akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baru. Dalam ayat ini kita mendapati ada dua kali pertanyaan, yang mana dua pertanyaan ini kalau kita tengok dalam nota tu telah pun saya letakkan. Pertanyaan yang pertama adalah pada perkataan itu iza tu, itu pertanyaan yang pertama. Lepas tu pertanyaan yang kedua adalah pada inna. So alif hamzah berbaris di atas, itu adalah pertanyaan yang kedua. Dan kenapa kita perlu highlightkan dua pertanyaan? Kerana kalau kita lihat pada keterangan ayat ini, pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi SAW ini, pertanyaan ini sebenarnya bukanlah bertanya untuk mendapatkan jawapan. Lepas tu dah dapat jawapan, mereka akan percaya dan mereka akan beriman. Bukan itu maksud dia. Tetapi mereka bertanya di sini, seperti mana yang diulas oleh dalam tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir Jalalain menyebutkan pertanyaan di sini sebenarnya adalah pertanyaan yang berbentuk istifhamu ingkari. Pertanyaan yang bermaksud untuk menolak.
tentang apabila dah mati boleh dihidupkan kembali dalam bentuk manusia yang baru. Ini maklumat ini sebenarnya sama seperti mana yang pernah kita bincang pada ayat dalam surah Yasin. Kalau kita masih ingat pada surah Yasin yang lalu, pada ayat yang ke-77, 78, kalau kita masih ingat, yang mana mereka menggunakan tulang yang telah dihancurkan, kemudian mereka buang ke udara, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang dapat menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur ni? Tapi dalam surah Sajadah ni pula, mereka bertanya dengan bentuk kalau dah hancur dalam tanah, lepas tu boleh hidup semula dalam keadaan yang baru. Mereka bertanya, boleh ke? Sebenarnya mereka nak menolak sebenarnya. Mereka tak percaya. Okey, kemudian kita lihat alasan yang sebenar-benarnya. Allah mengatakan bahkan biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka tidak percaya bahawa mereka nanti akan bertemu dengan Rabb mereka. Okey, sebenarnya antara isu utama, sebenarnya mereka tak percaya pun nanti satu ketika mereka akan berhadapan dengan Allah, lepas tu mereka akan ditanya tentang amal-amal mereka. Mereka tak percaya pun nanti akan dihisap, akan ditanya amal baik, akan ditanya amal buruk. So mereka menolak adanya perkara tersebut. Mereka tak percaya adanya pertemuan dengan Tuhan mereka. Kenapa? Sebab kalau mereka percaya nanti akan jumpa Tuhan, Tuhan tanya apa yang dibuat, maka habislah mereka di dunia. Sebab dekat dunia, kalau mereka percaya jumpa dengan Tuhan mereka untuk Allah hisab, untuk ada balasan, maka mereka tak bolehlah buat sesuka hati. Jadi apabila mereka tak ada kepercayaan macam tu, so mereka bolehlah buat sesuka hati, kan? Mereka boleh ikut hawa nafsu mereka nak buat apa. Kalau tidak, susahlah dekat dunia. Sebab kita sebagai orang Islam, kita percaya nanti kita akan bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah, Allah tentu akan hisap kita. Allah akan tengok apa yang kita lakukan. Maka kita dekat dunia, kita terikat dengan wahyu, terikat dengan peraturan Al-Quran. Ada benda tak boleh buat, kita tak boleh buat. Ada benda kita boleh buat, kita boleh buat. Sebab itu kita anggap dunia ni umpama berada di dalam penjara. Kita masih lagi terikat dengan Allah. Kita tak boleh buat dekat dunia ni sebebas-bebasnya. Itu orang beriman. Tapi orang kafir, kalau mereka percaya macam tu, habislah diorang. Mereka tak boleh buat sesuka hati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita lanjutkan lagi, ayat yang ke-10 ni, kenapa Allah letakkan pada ayat yang ke-10? Okey, begini. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah kupas hari Khamis, hari Rabu sampai hari Isnin yang lalu. Sebelum sampai ayat 10 ni, kan Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana Dia menciptakan langit, bagaimana Dia menciptakan bumi selama 6 hari. Kalau kita masih ingat. Kemudian kalau kita masih ingat, bermula ayat 7, 8, 9 tu, Allah cerita tentang penciptaan manusia yang mula-mula tak ada kepada ada, macam Nabi Adam. Lepas tu daripada Nabi Adam lahirlah manusia-manusia daripada air mani. Kenapa Allah cerita tentang langit bumi? Kenapa Allah cerita tentang kejadian manusia? Tuan-tuan masih ingat lagi tak surah Yasin yang kita belajar sebelum ni? Yang mana ketika mana Allah nak memberikan jawapan apabila ada orang bertanya boleh tak hidup kembali, Allah telah mengemukakan 4 jawapan. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, yang mana jawapan yang pertama,
Allah mengatakan mereka ni kena tengok bagaimana asal usul mereka itu diciptakan oleh Allah. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawasanya untuk hidup semula selepas mati, Tuhan yang samalah yang menciptakan manusia mula-mula tak ada, lepas tu Allah adakan. Itulah antara perkaitan ayat 10 ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dan kita akan tengok sekejap lagi macam mana Allah Ta'ala membantah dua pertanyaan ini dengan satu contoh yang manusia itu jelas dan manusia akan faham bahawa Allah itu sangat berkuasa. Okey, ayat yang kita faham ini, kalau kita nak lebih mendapat penjelasan, seperti biasa kita kena merujuk apa kata para ulama tafsir. Okey, kita boleh baca apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir dia kata, kenapalah mereka ni boleh bertanya sebanyak 2 kali? Kenapa 2 kali? Maknanya memang tak percayalah. Sampai 2 kali mereka bertanya. Kenapa mereka merasa ia mustahil? Kita tengok Ibn Kathir kata apa. Ibn Kathir mengatakan mereka menganggap mustahil kejadian tersebut. Kejadian apa? Kejadian kalau dah hancur, berada dalam tanah, boleh hidup kembali. Ibn Kathir kata apa? Mereka menganggap ia mustahil. Memanglah mustahil, kata Ibn Kathir, kalau mereka kaitkan dengan kemampuan manusia. Kalau dikaitkan dengan kekuasaan Allah yang ciptakan manusia dari awal, yang telah mencipta manusia daripada tiada kepada ada, maka tidak mustahil. Maksudnya macam tu. Okey. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada ayat nombor 12 ni, ayat nombor 12 pula. Ayat yang ke-10 ni adalah nombor 1, kita dapat belajar bahawasanya wujudnya hari kita akan dihidupkan kembali. Apabila kita akan dihidupkan kembali di hari akhirat, apa tujuan utamanya? Adalah untuk kita bertemu dengan Allah, untuk diberikan balasan. Selama ni kita berhempas pulas siang malam pagi petang, kita ke hulu dan ke hilir, ke masjid, balik rumah, baca Quran, bersedekah. Apa yang kita buat ni sebenarnya nanti adalah tujuannya untuk diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita dapat belajar sebab yang paling utama kenapalah orang-orang kafir ni mereka buat sesuka hati. Mereka tak peduli syirik ke tak syirik ke, pahala ke dosa ke, bagi mereka, mereka tak kisah halal ke haram ke, mereka tak peduli. Sebab apa? Kerana dalam ayat tadi bagi jawapan. Sebab dia adalah ketidakpercayaan kepada hari pertemuan dengan Rabb mereka, iaitu dengan Allah. Jadi kita orang beriman, kita kan belajar, bahkan Nabi ajar kita kalau kita bangun solat malam, di antara doa yang kita baca adalah kita kata Allah itu benar, Rasulullah itu benar, kiamat itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar. Dan tuan masih ingat lagi waktu kita bincang pada ayat yang terakhir suratul Kahfi. Masih ingat lagi ayat tu? Okey, ayat tu nanti baca pagi Jumaat, hari Jumaat baca suratul Kahfi, nanti tengok balik ayat 110 tu. Allah ingatkan kita apa? Kita yakin tak kita akan bertemu dengan Allah? Tuan-tuan nak tak bertemu dengan Allah? Surah Al-Kahfi mengatakan, "Faman kana yarju liqa."
Kan Allah kata, siapa-siapa yang dia berharap untuk berjumpa dengan Tuhanmu, dengan Tuhannya, maka dia kena buat dua perkara. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا. Kita baca ayat tu, Allah kata kena ada dua. Jadi kita belajar pagi ni, sekali lagi Allah ingatkan pada ayat ke-10. Ada orang dia tak percaya pertemuan dengan Tuhannya. Kita sebaliknya, kita percaya nanti walaupun dah hancur tubuh badan, hidup kembali. Ni kita ambil surah Yasin tempoh hari. Apabila kita hidup kembali, nak buat apa? Kita akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta kita, yang bagi kita apa? Ambil balik ayat sebelum ni. Tuhan yang pernah menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang apa? Yang jadikan kita daripada air yang lemah, betul tak? Yang telah menyempurnakan bentuk tubuh badan kita, yang telah bagi roh kepada kita. Tuhan yang sama yang pernah memberikan kita pinjaman telinga ni untuk mendengar. Kita belajar dah hari semalam. Tuhan yang memberikan kita pinjam kedua biji mata. Tuhan yang memberikan kita hati ini. Tuhan itulah yang kita akan bertemu nanti di hari akhirat. Baik, ayat yang ke-11, Allah Ta'ala memberikan bantahan. Yang mereka tak percaya tadi tu, Allah beri bantahan. Okey, bantahan ini Allah datangkan dalam bentuk Allah suruh mereka ini fikir. Okey, macam mana Allah nak buktikan dia berkuasa, dia boleh hidupkan balik manusia dah mati, dan dia boleh jadikan manusia itu dalam rupa bentuk yang baru. Okey, jawapannya ada pada mati. Okey, kita baca ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. ثم إلى ربكم ترجعون. Okey, Allah katakanlah wahai Muhammad. Maknanya Allah kata apa? Jawab Muhammad. Kan? Mereka yang ragu-ragu kata mustahil boleh hidup balik itu, Allah kata jawab Muhammad. Kemukakan kepada mereka hujah bahawa Tuhan ini mampu menghidupkan mereka dengan Allah mengatakan apa? Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh satu malaikat, yang malaikat itu dipanggil malaikat maut. Tuan-tuan perasan tak ketika mana baca surah Sajadah, Allah beritahu, hei imam, hei makmum, kamu nanti kalau nak mati, nanti kamu akan didatangi oleh malaikat maut. Perasan tak? Dekat dalam surah Yasin tu, itulah malaikat Israel. Tapi paling tepat kita kata dia malaikat maut. Ketika sampai ajal kamu. Okey, kemudian Allah kata setelah malaikat maut tu sampai, kerjanya mewafatkan kita semua, kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Okey. Pertama kita kena cari dulu alasan. Kenapa mati ini menjadi jawapan kepada mereka merasa mustahil untuk Allah hidupkan kembali. Okey, kita tengok ulasan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jalail dalam tafsir Al-Aithar. Okey, tengok ya. Kenapa mati itu jadi alasan untuk menolak orang tak percaya adanya kiamat? Okey, tengok alasan dia. Kata Syekh ini, dia kata, kamu tidak mampu nak menolak mati. Betul tak? Maka bagaimana pula kamu dapat menolak untuk dihidupkan kembali apabila Allah mengkehendaki? Okey, jelas. Maknanya kalau orang tak percaya boleh hidup kembali kan,
Dia kata tulang dah hancur, badan-badan dah hancur dalam tanah. Macam mana boleh hidup kembali? Maka jawapan dia adalah, okey, kita kata kat dia, kalau kau rasa mustahil, bagaimana kau nak mati nanti? Engkau rasa mustahil tak mati? Mesti orang akan kata, mati tak mustahil, semua orang akan mati. Kalau kau percaya semua orang akan mati, mati tak ada siapa boleh elak. Buatlah macam mana sekalipun. Kalau Tuhan kata mati, mati. Kalau kau boleh bersetuju jawapan itu, kenapa kau tidak boleh bersetuju Allah Ta'ala boleh buat untuk dihidupkan kembali manusia? Itu yang Syekh Jabir kata, apakah kamu mampu menolak untuk dihidupkan? Kalau Allah kata kamu akan mati, padahal dahulunya kamu tidak wujud, lalu Allah mengadakan dan menghidupkan kamu. Okey, tuan jelas tak ulasan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair? Jelas tak? Maksudnya orang yang dia rasa Tuhan ni tak mampu, dia rasa Tuhan ni lemah, jawapan dia, kita ni sendiri Allah, mati pun tak dapat nak elak. Betul tak? Kalau mati pun tak dapat nak elak, kenapa nak elak daripada Allah hidupkan kembali? Itu alasan dia. Baik, pengajaran dia yang kita dapat belajar apa? Bagi sikit waktu, kita baru masuk 1 minit. Okey. Pelajaran pertama, kita dapat belajar tiada siapa yang boleh lari dari menghadapi kematian. Betul tak? Tak ada siapa boleh lari daripada menghadapi kematian. Nanti saya akan bagi dalil sekejap lagi. Dalil sokongan. Yang kedua, apabila kita mati, kita akan didatangi oleh satu malaikat. Dia panggil malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia. Okey, saya minta tuan catat maklumat tambahan. Okey. Tuan-tuan, adakah ni soalannya? Adakah hanya malaikat maut yang kita selalu sebut Israel tu sahaja yang akan datang mencabut nyawa kita? Itu soalan saya. Kalau kita baca surah Sajadah ayat 11, jawapannya iyalah, iaitu malaikat maut. Namun kalau kita baca ayat lain, ni ayat lain, kita akan tulis ayat dia. Surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat 61, muka surat 135. Ayat ni berada pada baris yang ketiga, 4 dan 5. Tuan-tuan akan jumpa sebenarnya bukan satu malaikat yang akan mencabut nyawa kita, tetapi Allah juga menghantar malaikat-malaikat lain untuk mencabut nyawa kita. Kita baca surah nombor 6, ayat nombor 61, muka surat 135. Okey. Mereka tu siapa? Okey, begini. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama, masa kita nak mati, malaikat maut dia ada pembantu dia. Pembantu dia inilah yang surah Al-An'am ayat 61 tu. Mereka akan ambil nyawa daripada bawah sampai nak naik kepada halqum. Maka apabila sudah sampai di atas, barulah malaikat maut akan mengambilnya. Itu cara dia. Lepas malaikat maut ambil roh tersebut, malaikat maut dia akan serahkan kepada malaikat lain pula. Kalau tuan-tuan pernah baca hadis Al-Bara bin Azib loh, ini tuan-tuan cari satu hadis cerita tentang bagaimana roh kita kalau mati, kita akan dibawa naik ke langit dulu. Itu cerita dia. Jadi sebenarnya selepas malaikat maut keluarkan roh kita, maka roh itu cepat-cepat akan diberikan, diserahkan kepada malaikat yang turun ramai daripada langit. Dia akan ikut. Kalau kita orang yang buat amal soleh, banyak bertaubat, banyak buat kebaikan, malaikat yang datang dari langit itu adalah malaikat rahmat. Maka diserahkan roh itu kepada malaikat itu untuk dibawa naik sampai langit yang ketujuh. Okey, yang itu tuan-tuan kena rujuk apa? Hadis Al-Bara
bin Azib radhiyallahu anhu. Tapi kalau nak tahu jawapan, rupa-rupanya bukan malaikat maut saja yang cabut nyawa, ada pembantu-pembantu dia. Surah Al-An'am ayat nombor 61. Baik, apa yang kita nak buat tindakan ni? Last kali, dah nak habis dah. Okey, sudah pasti kita kena bersiap sedia untuk kita menghadapi kematian. Sebab tu kena banyak fikir pasal mati. Daripada manusia yang paling tinggi jawatannya sampai kepada serendah jawatannya, kalau dia fikir pasal mati, maka manusia akan jadi baik. Okey, nak fikir pasal mati, bersiap sedia untuk mati ni, saya kukuhkan dengan ayat lain. Okey, yang pertama, kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah kata setiap jiwa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dia macam ada satu lagu tu. Lagu dia kata apa? Dia kata raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Betul tak? Engkau raja ke? Engkau rakyat ke? Engkau orang kaya ke? Engkau orang miskin ke? Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Okey, Allah bagi tahu kepada kita, tuan-tuan duduk kat mana? Tuan-tuan sedang menyaksikan perlawanan di antara, tuan-tuan suka mana? Contohnya tuan-tuan berada di stadium di Qatar. Allah kata malaikat maut, matikan dia di situ. Surah An-Nisa ayat 78 kata apa? Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Tuhan kata, di mana kamu berada, kematian tu dia akan cari kamu, sekalipun kamu berada di dalam binting-binting yang tinggi lagi kukuh. Nampak malaikat cari. Yang berikutnya, kalau kita cuba lari daripada mati, mati tu akan kejar kita. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat nombor 8. Allah kata, katakanlah Muhammad, sebenarnya maut yang mereka cuba larikan itu, fa innahu mulaqikum, dia akan tetap jumpa kamu. Okey, jadi persediaan kita itu sudah pasti. Yang kita sebut tadi peringkat awal, yang pasti kalau kita meyakini kita akan jumpa dengan Tuhan kita, kena mati dulu baru jumpa dengan Tuhan. Seperti yang saya sebut sebelum tadi, mula-mula tadi, tengok ayat 110 surah Al-Kahfi, ada dua perkara besar, iaitu buat amal soleh, jangan sekali-kali mati dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Selesailah kita untuk ayat nombor 11. Jadi moga-moga pagi ni dengan waktu yang sedikit lebih tuan-puan ni, saya ambil waktu lebih sikit, saya mohon maaf. Hari moga-moga kita mendapat banyak manfaat, kita lebih faham dan kita tahu apa perubahan, penambahbaikan yang perlu kita lakukan daripada nasihat-nasihat peringatan yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat telah pun kita bacakan tadi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.